Ada pengetahuan. Bila ada pengetahuan kita tanya bab apa? Usul ke, fiqh ke, tasawuf, ilmu yang mana satu? Fardu ain ke, ma'rifah ke, apakah? Kita tanya dia. Sebab dari sudut ilmu dia banyak cabang. Okey. Lukis plan, orang yang pandai ada ilmu lukis plan, nak buat rumah, nak buat bangunan, belum tentu dia boleh lukis potret. Tapi dia ada ilmu yang lebih kurang nak sama. Okey. Pelukis plan, pelukis potret, tetapi cabang ilmu tu lain. So sekarang sini kita nak buat apa? Okey lah. Bila dia kata ada degree, orang yang belajar ni dia ada degree, dia ada PhD, mungkin dia ada title dan doktor ke apa ke, itu ini tak kisahlah, title-title yang dibagi tu. So sekarang ni lebih kepada sijil pengesahan. Betul lah. Siapa pula buka pintu malam-malam ni? Allah Allah. Kunci pun boleh buka. Aku yang suruh. Lawak kasak ni kira apa? Macam kira apa? 3:30 pagi. Mana dia tak lawak? 3:50 dah. Okey. Alright. So sekarang ni sijil pengesahan ataupun itulah pengetahuan ni, ilmu ni, degree, PhD, title ini telah diberi seolah-olah sijil pengesahan hang ada. Tetapi yang kita nak persoalkan sekarang ni, yang ni dengan yang ni, yang mana penting? Bawah ni lah, ilmu ke penting, kertas-kertas ni ke penting, sijil pengesahan yang hang ni ada degree, hang ada tauliah, hang ada apa ni apa semua. Faham yang mana dulu? Sebab bahaya ni kalau kita tak faham. Okey. Pasal part ni dia bab ilmu ni dia pecah pada 3. Dia pecah kepada ego trip, tawaduk dan ketiadaan. Macam masuk pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi benda ni dia proses banyak lah. So bila kita tanya yang mana penting kan, so yang mana harus ada dulu, kita kena tahu. Kalau tidak kita akan terpecah teruk. So bila masuk bab ilmu apa? Bila yang ni pula, ada tauliah, ada title, ada degree, ada PhD, untuk apa? Bila kita tanya untuk apa ni, memanglah dia hati cakap lah. Sebab ini untuk berguna aku, portfolio aku nak mengajar esok, aku ada ini, aku ada itu, aku ada ini. Okey. Disebabkan ada ini, ada title ni, maka hang boleh belajar, hang boleh mengajar, hang boleh buat duit, hang boleh dapat duit lah, ambil mana pun. So mudah lah sebab dah ada tauliah dan ada title. So itu saja. So semua ni yang kita nak sembang hari ni, membawa ke mana? Adakah orang yang ada ilmu tapi dia tak ada PhD, adakah orang yang macam ni tiada
kebenaran di mata Allah. Adakah orang macam ni tidak layak berbicara tentang ilmu Allah? Adakah orang macam ni macam tu? Sebab dia tak ada degree, dia tak ada PhD, dia tak ada titles. So adakah dia tidak layak di mata Allah? Adakah kebenaran dia tidak benar di mata Allah? Apa yang dia buat tak betul. So Kenapa ini terjadi, perpisahan ni? Di antara yang paling mustahak adalah pengetahuan. Bukan sijil pengesahan. Bukan ini semua. Ini sebab dia pergi universiti atau dia pergi mana, dia pergi sudah berkesudahan dia dapat kata-kata ni. Bila orang tanya persoalan dia apa, dia ada title, dia ada boleh tunjuk. So orang boleh tahu kata dia ni mengaji punya orang. Dan kalau dia nak pergi interview, nak jadi ustaz ke, nak jadi penceramah ke apa ke, dia hampak kata-kata ni je. Okey? Tetapi kita bersoal tentang kebenaran, bukan keberadaan paper-paper ni. Adakah orang yang berilmu ni tak boleh bercerita tentang Tuhan kerana dia tak ada tauliah, PhD dan title? Sebab subjek apa yang dia nak cakap, dia bukan nak cakap tentang syarat sah haram batal. Dia bukan nak cakap tentang hadis-hadis ni, mencerita ni. Tak. Mungkin orang yang ada ilmu ni, dia mengaji tentang ilmu mengenal Allah, yang mana mereka ni tak mengaji. Tetapi mereka ni ada bunch of knowledge, mereka ada bunch of education. They learn how to talk, how to speak in front of audience, how to convince people. Okay, they have skill, they have credibility, how to talk. But method, kita cakap about method, bahan apa yang mereka mengaji dan untuk mereka cerita. So sekarang ni di Malaysia, orang akan rujuk ilmu. Bila orang cakap pasal ilmu ma'rifatullah, orang pergi rujuk dekat puak-puak yang ada benda ni, yang ada degree, ada PhD, ada title. Tapi orang tak sedar, tak ada siapa pun tanya mereka ni. Do you guys, hello guys, tanya mereka, did you ever learning about ma'rifatullah? Adakah kamu pernah belajar ilmu mengenal Allah? Dan adakah kamu sudah mengenal Allah? Tak ada orang tanya. Orang tengok mereka ada ni, okey cukup. Itu di Malaysia. Tetapi di luar negeri, masa kami duk pergi perhimpunan para sufi, jumpa orang sufi, dia cakap, don't judge something that you not even understand about it. Okay? Kita tak boleh hukum satu benda yang kita tak tahu tentang itu. Sebab kalau kita ada benda ni semua, title ni, kita ada degree, kita ada PhD, kita ada diploma, kita ada title, kita ada apa, whatever it is, it doesn't mean kita know everything. Puak yang mengaji mengenal Allah, kena setujulah. Mereka tak faham bab-bab yang mereka ni mengaji. Kalau mereka nak tahu apa yang mereka mengaji, mereka pergi mengaji dengan mereka ni. Macam mana nak cakap Arab, macam mana ringkas untuk belajar cakap Arab ni, apa ni, episod 6 hadis ni yang besar ni, kita nak tahu macam mana, ada jalan Google ke apa ke, macam mana nak usul kat siapa boleh. Tetapi ilmu mengenal Allah tak perlu 3 ni. Sebab dia tak bercakap lain daripada wujudnya insan manusia tu. Sesiapa yang nak mengaji ilmu mengenal Allah, hanyalah yang wajib dia bawa adalah 7 sifat Allah Ta'ala dari sudut makni, 7 sifat Allah Ta'ala di sudut maknawiyah. Pergi jumpa Allah Ta'ala. Awak yang jatuh siapa? Pergi jumpa guru yang boleh cerita sifat tentang huraian sifat-sifat Allah Ta'ala dari sudut tahqiq,
tauhid, takkid dan tajalli. So kita tak boleh campur aduk yang batil dan hak. Bukan soal kita nak menyembunyikan kebenaran. Tidak. Kita tak akan menyembunyikan kebenaran sebab Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah 42 dan surah Ali Imran 70-71. So persoalannya hari ini, bagaimana kita nak menterjemahkan sesuatu kepada orang yang tak mau dengar dan orang tak berminat. Contohnya kalau ada puak-puak ni, mereka berjabatan, mereka ada karakter dan mereka ada power dan mereka telah diberi bidang kuasa dengan ke atas kekuasaan yang tertentu. Tetapi kalau mereka tak tahu benda ni, mengenal Allah, orang yang ramai bertanya kat mereka, tolong saya ambil tindakan, tolong saya ambil soal siasat dekat Mamat ni. Kami mengesyaki dia ni. Macam mana mereka ni nak jalan dan soalan apa yang mereka nak soal? Sebab ilmu mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Dan takluk takluk wahdatul wujud adalah basar, bukan samak, bukan khawli. Bila mereka bertanya apa pandangan awak tentang wahdatul wujud, selalunya orang yang mengaji mengenal Allah ni akan disoal soalan macam ni. Kononnya hardcore lah soalan ni. Sebenarnya soalan ni bodoh kalau kita tanya orang. Sebab wahdatul wujud tu hanyalah wujud Allah Ta'ala semata-mata. Sebab tiada satu manusia boleh mengaku Tuhan melainkan Tuhan itu sendiri. Sebab kita mengenal bukan apa yang mereka ni kenal. Mereka ni mengenal lebih kepada perihal kehidupan. Ni puak-puak ni, mereka akan pergi belajar perihal kehidupan. Sebab orang yang mengaji mengenal Allah pula, dia mengenal hidup itu sendiri. Hidup. Kalau tak ada hidup, tak ada kehidupan. Ada kehidupan, baru ada situasi. Dalam situasi itu pula ada susah, senang, betul, salah, apa semualah. Okay. Dan benda ni pula, situasi di antara susah, senang, apa itu, ini semua, dia pula non-permanent. Sebab dia hanya situasi. Situasi tak ada satu situasi yang kekal. So kita nak cari bagaimana benda ni wujud. Terwujudnya yang hidup. Bila ada hidup, baru ada kehidupan. Bila ada kehidupan, maka adalah situasi. Situasi pula tidak kekal. Dan di dalam kehidupan ni pula, dia bersalah-salahan. Kita pergi satu kelas, masuk 42 orang dalam kelas. Cikgu seorang, anak murid ramai. Tapi bila apa yang cikgu ajak, sama aja. Tapi kenapa bila keluar, dia ni jadi polis, dia ni jadi askar, dia ni pelukis tepi jalan, dia ni pesyarah agama, dia ni lu ni. Sebab itu kata, dia pun nak menjalankan babak kehidupan yang maha bersalah-salahan. Maka akan adalah situasi seorang pelukis macam mana, seorang penulis macam mana, seorang pesyarah agama macam mana, seorang dia akan ada situasi. Tetapi bila kita usul balik pada yang hidup, yang ni dia bukan tua, bukan muda, bukan lelaki, bukan perempuan, kita nak mengenal yang ni, siapa dia. Di sini pelajaran ilmu mengenal Allah ini memang amat berlainan sekali dengan pelajaran ustaz-ustaz fiqh ni, atau puak-puak Wahabi yang hantam saya. Sebab mereka akan cakap kaedah kehidupan, iaitu contoh dia sejarah Nabi, kisah-kisah hidup Nabi, para sahabat Nabi, ataupun dia mengajak buat hukum-hukum yang bertautan dengan kehidupan. Itu saja. Lepas tu dalam syarahan, dia bolehlah create suatu benda yang berkaitan dengan masalah sikap. Dalam syarahan dia boleh selit lah sejarah dan juga hukum hakam. Puak-puak ni dalam syarahan ni apa? Maka akan adalah isu-isu semasa yang mereka ambil. Kalau kata lepat tak mereka ambil. Orang tuduh dia sesat, mereka tak jumpa lepat pun, mereka tengok babak-babak kehidupan tu, mereka cerita. Ini puak-puak ni. Tapi kita nak tentang ni payah. Sebab apa? Sebab ramai di Malaysia ni yang terjerat dengan penzahiran. Kalau yang rambut
macam Tali Timur ni payah sikit lah orang nak dengar, pasal orang suka tengok orang yang bercakap. Kebanyakan tak tengok apa yang dicakap. Mereka tengok orang yang bercakap. Itu kebanyakan dia. So hari ni yang pandai main karakter, pakai belit, jubah, serban ke apa semua, ramailah pengikut. Tak salah benda tu dari sudut awak nak mempenampakkan bahawa awak sedang bercerita tentang Islam. So awak bring the presentations of outlook, how do you think Islam should be look. Sedangkan Abu Jahal pun pakai jubah serban, dan orang bukan Islam pun ada yang pakai jubah serban. So puak-puak ni yang mengaji, yang nak mengaji ilmu mengenal Allah ni, mereka ni menjalani hidup yang sangat susah dari proses untuk mendapatkan guru ataupun nak dekat diri dengan guru. Sebab selalunya guru-guru ni pada tahun-tahun yang aku lalui dulu, guru-guru ni ada yang duduk di jauh sangat, terceruk, dan dikeji dan dihina dan dituduh sesat oleh puak-puak yang ramai. Puak-puak yang ramai akan menghukum mereka ni, sebab jenis penjelasan ilmu mereka tak beritahu. Bila Aminah Azali tanya aku sesuatu, aku cakap mereka tu orang fiqah. Fiqah apa tu bapa? Baru kita hurai. So mereka tahu dah, bila mereka tengok kali kedua, oh ni puak fiqah. Tak hukum, tak kata apa kat mereka yang tak best. Bila mereka dapat surat hadiah-hadiah, ada yang orang hadiah kat mereka. Waktu sebelum saya dituduh sesat dulu, banyak-banyak wanita-wanita Melayu sebelum saya nak balik hadiah. Dalam tu adalah surat, Aminah pakailah tudung, pakailah ni apa semua ni apa semua lagu ni. Dia tanya ni pasal apa mereka ni macam ni bapa? Kata mereka orang fiqah. Okey. Ni orang fiqah apa? Orang fiqah itu. Sebab kalau ada juga yang bagi hadiah Aminah, semoga Allah jaga Aminah selalu dan banyaklah bertasbih. Aminah yang ni orang lain ni bukan orang fiqah. Sebab mereka tengok cara perbualan, aku ajak mereka tengok, okey, kadang buka YouTube, ni orang fiqah cakap, ni gaya mereka ceramah. Takut mereka kata kadang-kadang. Ni macam ni mereka tahu, bagi mereka tengok. So di Malaysia kita tak diajak macam tu, bahawa ilmu luas. Okey, awak tak boleh serekap jarang daripada sudut awak pandang daripada ayat ni. Sebegitu juga dengan orang makrifah. Sebab mereka mengaji nak mengenal Allah. Orang dituduh mereka ni tak solat, mereka ni itu ini. Sebab apa mereka nak main mengaji mengenal Allah? Sebab mereka memerhati sewaktu mereka di dalam fiqh. Mereka memerhati bagaimana solat mereka. Mereka memerhati bagaimana isi solat mereka. Bila mereka tahu apa yang berlaku pada rukun qalbi mereka. Disebabkan itu mereka mempelajari ilmu bagaimana untuk membetulkan solat. So dia belajarlah kitab kerukunan, dia belajarlah bab-bab qauli fi'li qalbi, bab-bab nafi isbat, dia belajar semua ni. So sekarang bila dibelajar benda-benda ni, puak-puak yang mengaji tak belajar benda ni, mereka ni lah akan menentang orang yang cuba pergi mengaji benda ni dengan berbagai-bagai tuduhan di atas sebab waktu mereka di negeri Arab, mereka tak mengaji mengenal Allah. Mereka mengaji how to speak Arab language, and then how to be a teacher, macam mana nak jadi seorang penceramah di khalayak ramai. So this is how they learn. Bila jumpa orang yang main nak tanya mereka, macam mana kami nak mengenal diri kami
Sebab Allah tu suka dicintai, suka dikenal. Tak kenal, tak cinta. So there is a way. Bagaimana ada ayat dalam Quran yang menceritakan mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. So, bagaimana, siapakah di antara kalian ustaz-ustaz yang ada di depan kami ini yang boleh selamatkan kami di akhirat kelak ataupun di dalam seksa kubur? If there any ustaz can help, kita tanya. Panah, buka sikit. So, kita tanya. Bila kita tanya, mereka kata tak ada siapa boleh jamin melainkan awak sendiri, sebab Quran kata sesungguhnya mereka tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu dan kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. Dan maka timbullah satu perasaan di dalam diri orang ni untuk mengenal diri dia, siapa dia dan bagaimana yang dikatakan dia bertanggungjawab ke atas amalan dia. So dia pergi mengaji ilmu mengenal Allah bersama hati yang ikhlas, bersama hati yang nak berjujur dengan Allah Ta'ala, bersama akal yang bersih demi untuk mencari jalan cinta yang sebenar cinta. So, kita bungkus saat ni ya. Mana dia pemadam lah. Duk saat, pergi mana? Syok lah, pasal apa senang? Masih syok tu dia. Yang jatuh nak, saat ya. 4 lebih. Okey. Dia mimpin tu bagi Chan. Okey. Bateri nak kong lah tu. Nak kena cari charger pula. Alright ha. Kita cerita pasal diri. Okay. Alright. Mak ni maknawiah. Yang ni mengenal diri. Salbiah nafsiah. Yang ni mengenal Allah. Okey, so kita pecah kat sini ya. Sebab apa dikata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita cari kat sini. Kita pecah bab ni dulu, apa yang ada kat diri kita, okey. Sebab pengajian ni dalam fiqh tak ada. Pengajian ni dalam Wahabi dia tolak. Dia tak mau. Dia kata sifat 20 tak betul lah, Yunani lah, apalah itulah ini. Tak apa. Sebab itu mereka punya peringkat faham. So peringkat faham kita tak boleh jamin mereka, peringkat jahat faham mereka tak boleh jamin kita. Sebab ini bab nak berjujur dengan diri. So let it be. Okay, kita move on. Okay.